Ya Tuhan, Tuhan Kau sungguh luar biasa. 主啊，你是一个非常棒的神。 Kami datang sungguh-sungguh ingin memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. 主啊，我们真的来到你面前，我们要赞美你，我们要听你的话。 Biar roh-Mu yang kudus mengurapi setiap anak-anak-Mu. 主啊，让你的圣灵来恩膏每个属于你的儿女。 Kuduskan kami Tuhan. 神啊，求你叫我们洁净， Layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. 你要让我们配得来靠近你的宝座。 Ajar kami Tuhan sore ini. 主啊，今天下午求你来教导我们， Agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. 让我们可以明白你的话， Bahkan memakai firman-Mu untuk hidup kami. 让我们能够使用你的话来生活， Supaya kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. 让我们越来越像我们的主耶稣基督。 Ketika kami duduk diam, 当我们安静的坐下， Roh-Mu berbicara kepada kami Tuhan. 主啊，你的圣灵要对我们说话， Dan mengubah kami. 你要来更新我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 我们祷告是奉耶稣的名， Juru Selamat kami berdoa. 我们的救主，我们向你祷告。 Amin. 阿门。 Selamat sore. 午 Silakan 安， duduk. 弟兄姊妹们，请坐。 Senang sekali, ini kedua kali saya bisa membawakan firman Tuhan di kebaktian bahasa Mandarin. 这是我第二次在那华语堂讲道。 Kepengennya saya langsung khotbah pakai Mandarin saja. 我的心一直是想要直接用中文来讲。 Tapi kalau saya pakai WOI, 可是如果我用华语讲， bukan kalian nggak ngerti, saya yang bingung. 不是说你们不明白，我自己也不明白。 Ya, apa kabar saudara sekalian? 你们好吗，弟兄姊妹们？呀，好， Baik, 好吗？ saya tanya sekali lagi, apa kabar saudara? 我再问你们，你们好吗？ Ya, nah inilah setiap kali ada yang bilang apa kabar, 每一次我们有问你们说你们好吗？ jawabannya selalu sama, baik. 每一次他的答案是一样的，好。 Tapi kalau saya tanya betul-betul baik nggak? 可是呢，我又在问你们，你是真的感觉到很好吗？ Itu belum apa-apa udah gini. 有一个还没有什么就摇摇头了。 Iya, kalau ditanya baik nggak, langsung apa kabar? Baik. 如果我问你们说你们好吗？你的回答是好。 Tetapi sebenarnya banyak persoalan ya. 实际上我们的生活有很多的问题。 Hidup ini banyak sekali persoalannya. 我们知道我们的生活呢是充满了许多的问题。 Walaupun kita pasang muka gembira, 虽然我们在我们的脸上有笑容， tapi persoalan nggak hilang. 可是呢，我们面对的问题没有消失。 Sepanjang perjalanan hidup kita, 就是在我们的生活的一生当中， kita mengalami banyak sekali pencobaan-pencobaan. 我们已经经历了许多的试探。 Pencobaan yang mungkin sederhana, 虽然这个试探是很简单， tapi juga banyak percobaan-percobaan yang sulit sekali kita atasi. 所以呢，我们也要去面对有很多很困难的问题。 Sepanjang perjalanan hidup kita tidak pernah bebas dari persoalan dan pencobaan. 在我们的一生当中呢，我们没有离开这个问题。 Bangun tidur saja sudah ada pencobaan. 清早起来我们就遇到试探， Jalan dari rumah ke sini banyak pencobaan. 从家里来到教会也有很多的试探。 Mau nyanyi juga banyak pencobaan ya. 要唱诗也有很多的试探。 Mau terjemahkan, Cece ini sudah bingung karena suaranya habis. 所以呢，要翻译呢，因为我的声音哑了。 Nah, inilah hidup. 所以这就是我们的人生。 Kalau begitu, apa yang harus kita lakukan? 那如果是这样呢，我们应该做的是什么呢？ Bagaimana kita menyikapi keadaan seperti ini setiap hari? 那么我们怎样在每天的日子当中去面对这些问题？
Di dalam kitab Perjanjian Baru, 在新约圣经， ada satu kitab yang disebut sebagai kitab hikmat. 所以呢，其中有一个经文呢，就是叫做有智慧的经文。 Dari 27 kitab, cuma satu kitab hikmat yang ada dalam Perjanjian Baru. 所以呢，在新约圣经的27本书，只有一本是有智慧的， Yaitu kitab Yakobus. 也就是雅各书。 Nah, kalau saudara buka kitab Yakobus pasal yang pertama, 如果我们打开雅各第1章， dimulai dari kata yang sederhana, salam dari Yakobus. 这是很简单的一句话说呢，就是雅各请教我们， Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus 也就是说，神跟主耶稣基督的仆人， kepada ke-12 suku di perantauan. 就是在12个支派人的安。 Nah, bahasa aslinya sebenarnya langsung dikatakan Yakobus. 所以呢，原文呢就直接说雅各书， Jadi tidak ada kata salam dari. 没有说请安这2个字。 Saya tidak tahu kenapa dibuat seperti itu, tapi itu nggak penting. 我也不知道为什么这样，可是那个并不重要。 Yang perlu kita tahu adalah siapa Yakobus. 那现在我们需要知道谁是雅各。 Yakobus di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada beberapa orang. 在新约圣经啊，有几个人的名叫雅各。 Tetapi yang menulis kitab ini adalah adik tiri dari Tuhan Yesus sendiri. 所以呢，写这本书呢是耶稣的同父异母的弟弟。 Kenapa saya bilang adik tiri? 为什么我说这个同父异母的弟弟？ Karena Tuhan Yesus dilahirkan dari Maria 因为耶稣是由玛利亚所生， dan Yakobus adalah anak dari Maria dan Yusuf. 所以呢，雅各就是从玛利亚跟约瑟生的。 Pada saat ditulis kitab ini, 当他写下这本书信， ada persoalan besar sekali terjadi di Yerusalem. 所以呢，在耶路撒冷发生了一个很大的事。 Ada penganiayaan terhadap orang-orang Kristen saat itu. 那个时候呢，有很多基督徒受逼迫， Yakobus, murid Tuhan Yesus, 所以呢，雅各就是耶稣的门徒， sudah dibunuh oleh Herodes. 已经被这个希律王杀死了， Dia dilemparkan dari menara Bait Allah 也就是他从圣殿的那个最高的塔丢到下面， sehingga meninggal, mati saat itu juga. 就是当时就死亡了。 Kemudian ada seorang diakon namanya Stefanus. 还有另外一个叫做司提反， Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6就是使徒行传第6章。 diberitahukan bahwa dia diangkat menjadi diakon. 所以呢，结果他被提升成为这Tapi 事。 pasal berikutnya 可是接下来的一篇， dia ditangkap dan dibunuh. 然后他被抓被杀死了。 Ya, persoalan kekristenan saat itu begitu menakutkan di Yerusalem. 所以呢，当时在耶路撒冷基督徒呢受到很大的逼迫， Sehingga menimbulkan banyak ketakutan. 就引起很多人感觉到惧怕。 Kalau saya ajak saudara ingat apa yang terjadi tahun 98. 如果我邀请你们回忆当年98年的时候， Saudara pasti masih ingat betapa menakutkannya saat itu. 那个时候你感觉到非常的害怕 Percaya, saya nggak tahu seperti apa. 所以呢，我当时不知道发生什么事， Saya waktu itu ada di Amerika, 因为 jadi 当 nggak 时 tahu. 我在美国， Tapi saya telepon ke Jakarta, 然后呢，我就打电话到雅加， mendengarkan keributan yang begitu mengerikan, menakutkan. 我就提到这个很可怕的一个骚乱事件。 Sehingga semua orang berusaha untuk selamat. Bagaimana caranya selamat? 因此呢，当时有很多人尽量要求平安。 Itu sebabnya Yakobus yang adalah gembala dari gereja mula-mula 所以呢，当时的雅各就是起初教会的一个牧者， menulis surat ini. 他写下这封信， Ditujukan kepada 12 suku Israel yang tersebar keluar dari Yerusalem. 就是写给在离开耶路撒冷的12个支派的安。 Keadaannya sangat tidak nyaman sekali. 所以呢，当时的情况呢就是不平安。 Mungkin sama dengan keadaan saudara sekarang, duduk di sini, tetapi persoalannya masih ada.
可能就像现在弟兄姊妹坐在这里，虽然你坐在这里，可是你有很多的问题。 Kalau bisa, kita nggak mau hidup dengan persoalan dan percobaan. 如果可能的话呢，我们不要活在许多的问题、许多的试探。 Tapi tidak bisa. 可是不能够。 Nah, Yakobus menulis ini untuk memberikan nasihat kepada kita. 所以呢，雅各写这封信就是要劝告我们， Bagaimana menyikapi hidup kita yang penuh dengan tantangan. 所以呢，我们怎样去解开这个充满着挑战的生命？ Tidak peduli usia kita berapa, 不管你的年龄有多少， apakah 80或者是80岁， atau 18, 或者是18岁， pencobaan tetap menjadi masalah hidup kita. 所以呢，试探永远是成为我们的问题。 Sehingga saya katakan begitu penting untuk memahami dan mengerti kitab Yakobus ini. 所以呢，我们就是要了解呢雅各书信， Di dalam ayat yang kedua, 就在第2节， dikatakan saudara-saudaraku, 他说：“我的弟兄们啊， anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 他说你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。” Nah, kata bahagia di sini 在这里提到喜乐， kita bisa artikan juga diberkati. 我们也可以意味着它是被神的祝福。 Sehingga saya bisa baca seperti ini, anggaplah sebagai suatu berkat. 所以呢，我能够说，当你要当做是上帝给你的祝福。 Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 如果你是落在百般的试炼中， Gimana mau dapat pencobaan yang banyak? 啊，你要不要得到很多的试 Nah, 探？ tidak mau. 啊，你不要吗？ Yakobus bilang, itu berkat loh. 可是雅各说这个是祝福， Nggak mau berkat. 你不要祝福 Loh, minta pencobaan yang banyak. 啊，所以你要求神给你更多的试探， Siapa yang mau dapat berkat? 谁要得到祝福的 Minta pencobaan yang banyak ya. 啊？你要向神讨更多的试探， Ini kata firman Tuhan loh. 这是神的话。 Anggaplah suatu berkat sebagai suatu berkat. 你要当做那个是上帝给你的祝福， Suatu kebahagiaan. 是一个幸福。 Kalau kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. 如果我们进入许多的试炼试探 Saya punya brother satu di sini. 啊，我的弟兄在这里 Saya mau tanya, Hussein pernah sakit gigi nggak? 啊，不是弟兄，你曾经有经历牙痛吗？ Siapa yang di sini nggak pernah sakit gigi? 有谁在这里没有经历到牙痛的？ Nggak ada. 没有。 Gimana rasanya kalau sakit gigi? 当你牙痛的时候，你的感觉如何？ Nggak enak ya? Mau sakit gigi nggak? Ada yang mau sakit gigi? 牙痛， Nggak mau. 不要 Kenapa? 为什么？ Tuh, ini berkat loh. 啊，因为这个是祝福， Ini berkat. 这个是神给我们的祝福。 Jadi mau nggak sih? 你要不要这个祝福？ Nah, berkatnya itu sakit gigi. 所以呢，祝福就是你牙齿痛了， Nggak mau? 你不要吗？ Nggak mau? 要不要？ Mau? Ya. Mau sakit gigi? Kita berdua sama-sama supaya cepat-cepat sakit gigi. 我们要为他祷告，让他赶快感觉到牙痛了。 Saya ada sedikit rahasia. 我有一个秘密， Saya tidak pernah sakit gigi. 我从来都没有经历牙痛。 Jadi mana lebih enak, Hussein apa saya? 那你看是互相弟兄还是我更舒服？ Kamu mau seperti saya, nggak pernah sakit gigi? 你要不要像我一样不曾有牙痛？ Mau? Mau. Wah. Nah, saya mau beritahu sedikit cerita mengenai masalah sakit gigi 那 dan 现 tidak 在我 sakit 要 gigi. 讲到有关于牙痛的事。 Saya tidak pernah merasakan sakit gigi sekalipun. 我从来没有感受到牙痛的经历。 Persoalannya, 这个问题是 ketika saya makan, tiba-tiba gigi saya pecah. 啊，忽然间我吃的时候呢，我的牙齿就破裂了。 Kadang-kadang pecahnya langsung besar sekali. 啊，有些时候呢，它破洞很大， Tapi nggak berasa sakit. 可是没有感觉到痛。
cuma giginya sudah hilang separuh. 可是呢，牙齿已经不见了一半。 Nah kalau sudah giginya pecah separuh, 如果牙齿已经不见了一半， maka saya nggak punya alternatif kecuali ke dokter gigi. 所以我没有其他的办法，我就去找医生。 Dan ketika ke dokter gigi selalu bilang, terlambat sudah Pak. 然后呢，到牙医的时候，他会说：“哎呀，你太迟了。 Kalau nggak punya duit, 如果你没有钱， langsung dicabut. 那你要直接把它拔出来。 Saya umur 50 udah jadi kakek-kakek. 我50岁的时候已经成为 Habis 爷 giginya. 爷，我的牙齿都已经没有了。 Tetapi kalau mau dijaga, kalau mau diselamatkan, 可是呢，如果你要拯救你的牙齿， maka saya harus melakukan pengobatan yang intensif. 所以呢，我一定要按时去料理我的牙齿。 Biasanya dokter langsung melakukan root canal. 通常呢，医生又会用一种的方法， Sarafnya dicabut. 就是把那个牙筋把它 Dibersihkan 拔掉弄清洁。 Nggak ada yang suka ya. 没有人喜欢的。 Karena buat saya nggak apa-apa karena nggak merasa sakit. 对我来讲没事嘛，因为我没有感觉到 Sampai 疼 dokter 痛 bilang dikasih obat supaya tidak berasa sakit. Saya bilang nggak usah. 甚至医生说我要给你药，让你感觉到不会痛。我说不必不必。 Dan ketika pengobatan ini dilakukan, makan waktu berbulan-bulan. 所以呢，当我去医疗的时候呢，就需要几个月的时间 Hampir setiap minggu harus balik. 然后差不多每个星期都要去找医生。 Setelah semua bersih, 当牙齿全部清洁了 maka diisi dengan obat, dengan diisi lagi gigi itu yang bolong. 那个有洞的牙齿就要用那个药去填嘛。 Tapi sebelum diisi, 可是呢，当还没有用药填的时候， itu gigi dibor, 那个他们就是用去搅动那 kemudian 个 disekrup, 牙齿， disekrup ke gerahamnya. 然后呢就把它转到它的这个牙根， Barulah ditambal. 然后呢就又去用补的方法， Nah, nggak cukup sampai di sana juga. 到也还没有够。 Kalau nggak ditutup lagi di sarung, 如果没有用一些东西把它去盖住牙齿， yang kita bilang di crowning, 就是说 crowning 就是弄 maka 它， gampang sekali giginya pecah lagi. 然后呢这个牙齿就很快破裂了， Dan dibuatlah dari porselen ya, 然后呢就 dari 用 keramik. 就是用那个 porcelain 来去弄它， Dan baru ditutup. 然后又用盖住了。 Berapa kira-kira biayanya? 你知道它的经费多少呢？ Di Amerika 在美国， sekitar 3 sampai 4 ribu dolar. 那大概是3到4这个美金。 Di sini 那在印尼 sekitar 10 juta. 大概是1000 Satu 万 gigi, 一根牙齿 satu gigi ya. 呀。 Kenapa sampai terjadi seperti itu? 为什么会这样的发 Karena 生 saya 呢？ tidak pernah sakit gigi dan saya tidak pernah tahu ada masalah dengan gigi saya. 因为我从来没有感受到牙齿痛，所以我也不知道我的牙齿已经有问题。 Kalau saudara giginya berlubang dan sakit, 如果你的牙齿有洞，而且你感觉到很疼痛， kalian langsung ke dokter gigi, 然后你就会直接去找医生， langsung diperiksa, 然后被医生检查， langsung diobatin. 然后被医治。 Berapa duit kira-kira 大 diobatin? 概需要多少经费？ Enggak 1 juta. 不到100万。 Jadi gimana? Mana yang lebih berkat? Sakit gigi apa enggak sakit gigi? 现在你选要牙齿痛还是不要 Masih 牙 mau 齿 nggak mau 痛？ sakit gigi? 你还要牙痛吗？ Sudah siap berapa puluh juta? 1 gigi 10 juta. 那你想想看，一根牙齿呢，打1000万， Cepat atau lambat 32 semuanya bisa harus digitukan. 然后呢，无论快还是慢呢，这里面的32根牙齿都坏了。 Kalau 1 10 juta, 如果一根是1000万， 32有32根 itu 1 kijang. 就能够买一辆那个机匠车。 Jadi gimana? Mana yang lebih berkat? Sakit gigi apa nggak pernah sakit gigi? 所以呢，你选择要牙痛还是不成牙痛？ Ada yang nggak pernah mau sakit gigi? Angkat tangan. 现在我问你们，有没有不想要牙痛的？有没有？ Lebih rela keluar 10 juta terus ya.
ngurusin satu gigi, gitu ya. 啊，你为了一根牙齿 Wah kasihan ya 1000 suami. 万，你讲哇，她的丈夫很可怜啊， Siapkan uang 320 juta buat ngurusin gigi. 就是要准备大概3000万的。 Walaupun nggak sakit gigi, pengobatannya luar biasa melelahkan. 所以呢，虽然你没有牙痛，可是呢，那个医疗的过程呢是很困难的。 Kenapa saya mau cerita seperti ini? 为什么我要讲这些事？ Karena kita seringkali punya persepsi yang salah. 因为我们常常有一个不好的意念。 Ketika ada persoalan, ada pencobaan datang dalam hidup kita, 当我们的生命面对许多的试探、困难的时候， yang kita lakukan menggerutu, 那我们所能够做的就是埋怨， ngomel-ngomel terus. 在那边唠叨。 Nah ini yang saya bilang begitu mengerikannya, 所以呢，这个就是刚才我讲到，这个是非常可怕 karena 的事， merusak hati nih. 因为已经破坏了你的。 Pencobaan tidak bisa kita hindari dari hidup. 所以呢，我们的人生呢，免不了能够遇到试探， Karena memang kerjaannya iblis 因为魔鬼的工作 yang terus membuat kita susah sekali hidupnya. 就让我们的生命感觉到非常的痛苦。 Ada perbedaan yang besar antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. 对于一个信主的人跟不信主的人有一个很大的区别。 Ketika Adam dan Hawa diciptakan, 就当上帝创造亚当夏娃， Adam dan Hawa diberikan 2 kesanggupan dalam menghadapi dosa. 所以呢，神给亚当夏娃有2件事来去面对罪恶。 Adam dan Hawa bisa berdosa, 亚当夏娃他能够犯罪， tetapi Adam dan Hawa juga bisa tidak berdosa. 可是呢，亚当夏娃也能够不犯罪。 Begitu masuk ke dalam Kejadian pasal 3, 当进入创世纪第3章， ketika mereka memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan, 当他们决定要违反上帝的诫命， terjadi perubahan yang drastis sekali. 然后就发生了一个很大的一个改变。 Kondisi Adam dan Hawa berubah. 当时亚当跟夏娃的情况已经改变了， Mereka masih bisa berdosa, 他们还是会犯罪， tetapi tidak bisa tidak berdosa. 可是他们不能够不犯罪。 Dengan kata lain, menjadi pendosa. 所以呢，换句话说，他就是成为一个犯罪者。 Dan dalam kitab Roma pasal 3, 在罗马书第3章 ayat 23, 23节， Paulus berkata, semua orang telah berdosa. 所以保罗说呢，世人都犯了罪。 Bahkan kalau baca dari ayat 10如果你读第10节 sampai dengan 15, 到15 saudara 节， akan menemukan lebih mengerikan lagi. 你能够发现到那个更可怕的事， Karena semua orang, 因为世人都犯了罪， semua orang telah berdosa. 都犯了罪。 Pikiran, hatinya dipenuhi dengan dosa. 无论你的思想、你的内心 Karena 充满了罪。 tidak ada satu orang pun yang bisa tidak berdosa. 如果有一个人他不能够犯罪， Ini kondisi orang yang di dalam dosa. 这个就是一个落在罪中的人的情况。 Pencobaan, 如果试探， segala yang jahat yang dari iblis itu 所有从那个魔鬼的坏的事， terus menggoda untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, 他就是一直引诱你做上帝不喜悦的事， bukan dari luar lagi, 不是从外面来 tapi 的， di sini sudah ada di dalam hati mereka. 在他们的内心已经有， Hatinya sudah begitu hitam. 因为他的内心是这样的黑， Mereka tidak bisa tidak berbuat dosa. 他们不能够不犯罪。 Tetapi ketika kita menjadi percaya, 可是呢，当我们信主以后， ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan Yesus, 当我们把我们的生命完全献给主， dan Roh Kudus datang tinggal di dalam kita, 然后圣灵住在我们里面， kita diberikan suatu perubahan yang kita kenal dengan hidup yang baru. 所以呢，神要给我一个改变，就是一个新的生命。 Nah, hidup yang baru ini berkaitan dengan sikap kita terhadap dosa. 所以呢，这个新的
这个生命呢是跟我们的内心的有关系。 Kita dikembalikan seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan. 所以呢，我们就回到当时上帝创造亚当夏娃。 Jadi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, 所以呢，当我们信耶稣以后， kita masih bisa berdosa, 我们还是能够犯罪， tetapi kita bisa tidak berdosa. 可是我们能够不犯罪。 Dan dua ini 这两 terus 者之间 bergerak di dalam hidup kita. 就在我们的生命当中做工。 Ketika Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu berkat apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. 所以呢，当雅各说呢，你们落在百般的试炼当中，都要以为是大喜的。 Sangat tergantung dengan sikap kita menghadapi pencobaan. 这个就是在乎我们怎样去面对罪恶， Karena pencobaan bukan dosa. 因为试探不是一个罪， Tapi selama pencobaan itu tidak masuk ke dalam diri kita, 就是当这个试探没有进到我们里面， gak akan ada masalah. 我们没有问题。 Dan persoalannya, saudara, kalau lihat dalam ayat yang ke-14 dan 15, 我们如果看到第14、15节， berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. 这里说，当个人被试探，乃是被自己的私意牵引诱惑， Karena ia diseret dan dipikat olehnya. 因为他被牵引了。 Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 所以呢，私意怀了他就生出罪来，罪既长成，就生出死来。 Nah, kita bicara mengenai pencobaan yang masuk ke dalam kita. 我们就讲到那个试探进到我们里面， Masuknya dari mana ya? 他从那里进到 Pernah kepikir nggak masuknya dari mana? 你曾经想过吗？他从哪里进去？ Ketika Tuhan menciptakan kita, 当上帝创造我们的时候， Tuhan berikan panca indera. 神给我们五官， Kita semua menikmati panca indera kita, 我 betul? 们能够享受这个五官。 Tetapi panca indera ini juga yang dipakai iblis 可是呢，魔鬼也利用我们的五官， untuk memasukkan pencobaan itu. 就把那个试探进到我们里面， Dimulai dengan Hawa, 就开始由夏娃， ketika Hawa mendengarkan 就是当夏娃听见的时候， gosipnya iblis 就是魔鬼的谣言， yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, 就是把神的真理倒转了， kemudian melihat buah yang begitu 然后他看 indah, 到那个这么诱人的果子， masuklah. 然后都进到里面， Masuk kemana? Ke sini ya. 呀，就进在我们的脑海。 Maka dia mulai berpikir, aduh, bisa juga, betul juga ya. 所以呢，夏娃会想，哇，真的， Itulah keinginan. 这就是我们的私意。 Kalau pencobaan ini masuk ke sini lewat panca indera kita, 所以呢，透过我们的五官进到我们的脑海， ke sini, ke otak kita ini, 就是在我们的脑， cepatnya luar biasa turun 那 ke 那 sini. 个很快的就进到我们的心。 Ayat 15, 14, 15 mengatakan apa? 所以呢，第14到15节这么说， Dosa. 那就是罪。 Begitu pencobaan masuk ke sini, 当这个试探进到我们的脑， turun ke sini, 进到我们的心， jadi dosa. 那就生出 Dan 罪 dosa 来， menghasilkan maut. 然后罪就生出死亡。 Apa yang membuat kita jadi berkat kalau begitu? 如果是这样的话呢，什么叫做神给我们的祝福？ Kalau pencobaan ini sampai masuk ke sini dan turun ke sini, 如果这个试探呢进到脑，然后进到我们的 maka 心， bukan lagi berkat, 那不再是祝福， tetapi kutuk, 可是那个是咒诅， kematian. 就是死亡。 Dosa selalu menuntut kepada kematian. 所以呢，罪就是要求我们死亡。 Jelas, Yakobus tidak bermaksud seperti itu, berkata kalau sampai jadi dosa itu merupakan berkat. Tidak. 很清楚的，雅各并不是说这个成为祝福的。 Dia tidak bermaksud
kita jatuh dalam dosa adalah berkat. Jelas bukan itu. 他也没有说我们跌入最终我们就得到上帝的祝福。 Barulah kita masuk ke ayat ketiga. Bagaimana kita mengatasi pencobaan ini jangan sampai masuk. 那我们怎样能够禁止这个试探进到我们里面？ Ada dua kata yang penting sekali di dalam ayat-ayat ini. 所以呢，在经文里面有2句很重要的话。 Karena ayat kedua dikatakan pencobaan. 因为第2节说呢，试探。 Coba baca ayat 3. 你读第3节， Sebab kamu tahu 因 bahwa 为你们知道， ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 因为你的信心经过试炼，就生出忍耐。 Terpikir gak bagaimana pencobaan jadi ujian? 那你是否想到能够试探成为你的试炼？ Saya punya persoalan sedikit dengan kata ujian yang dipakai di sini. 我就是看到这个试炼呢，我有一个问题。 Kalau ujian kamu, apakah ada jaminan lulus? 如果你们正在考试，是不是能够保证你能够升班？ Kalau yang masih mahasiswa tahu betul ya. 如果是 Namanya ujian seperti apa? 大学生，他们知道什么叫做考试 Sudah tahu ya sister ya? 呀？你们都知道， Ada jaminan lulus nggak? 有没有保证你可以过关？ Kalau nggak lulus bagaimana jadi 如 berkat? 果不及格怎么办？ Ini jelas tadi kita sudah ceritakan kalau pencobaan ini tidak lulus, 很清楚的，刚才说，如果这个考试不及格， maka jadi kecelakaan, 然后呢，他就遭殃了， bukan jadi berkat. 不是成为祝福。 Yakobus memakai kata yang sangat unik sekali di dalam bahasa Yunani. 所以呢，雅各就是在希腊文里面用一个很特殊的词句来说。 Saya paling tidak suka khotbah pakai bahasa Yunani. 我就是不喜欢用这个希腊文讲道。 Sekarang iya aja bingung saya. 你知道我讲华语都好像很难， Sekarang tambah lagi bahasa Yunani. 如果再加上希腊文， Tetapi saya nggak punya cara lain kecuali menjelaskan maksudnya apa dari ketika Yakobus menulis ini. 所以呢，我就是没有办法来解释雅各所写的书信。 Kata yang harusnya diterjemahkan menjadi ujian, maka 就是说，我们把这个词句翻译的时候， sebenarnya harus diterjemahkan pencobaan juga. 应该翻译成是试探。 Nah, kita punya persoalan karena kata yang dipakai berbeda dalam bahasa Yunani. 所以呢，我们在希腊文里面有困难，就是他用的翻译的词句不同， Perbendaharaan kata kita tidak ada. 因为我们没有这样的词汇， Sehingga penerjemahan kita mencoba membuat perbedaan itu. 所以呢，这个翻译圣经的人就把它做成不同的翻译。 Tetapi nggak menjadikan jelas. 可是呢，他还是没有很清楚的， Karena pencobaan bisa membawa kepada dosa, ujian pun kalau nggak lulus bawa kepada dosa. Jadi sama aja menurut 所以 saya. 呢，我认为呢，试探能够变成罪，试炼也能够变成罪。 Nah, kata pencobaan diambil dari kata perasmos. 所以呢，试探呢叫做被称为 perasmos。 Semua bisa coba perasmos. perasmos， Gampang sekali untuknya perasmos. 那很容易讲这句话。 Nah, perasmos inilah yang merupakan cobaan yang dikaryakan oleh iblis. 所以呢，这个试探呢，就是 perasmos， 就是魔鬼所制造的刺激。 Nah, kata ujian 如果是试炼， diambil dari kata dokimion. 就是从 dokimio 来翻译的。 Perasmos, dokimion. dokimio， Perasmos, pencobaan. 就是说 perasmos 就是试探 Dokimion juga pencobaan. ，dokimio 也是试探。 Tetapi di balik kata ini, 可是在这个词句的背后， yang mau ditekankan adalah 要注重的是什么呢？ kalau dokimion adalah pencobaan yang sudah dimenangkan. 所以 dokimio 就是已经得胜的一个试探。 Di seluruh perjanjian baru dipakai cuma 2 kali. 在整个新约圣经只有2次用到 Satu 这 oleh 句话， Petrus, 就是有一个是
彼得写的， dan satu lagi Yakobus. 然后另外一个就是雅各。 Dua-duanya menekankan pentingnya kita menang atas pencobaan itu. 所以呢，两者呢都说这个很重要，我们要胜过试探。 Kalau kita sampai kalah maka menjadi maut. 如果我们输了，我们就遇到死亡。 Jangan lihat bedanya. Perasmos, Perasmos kalah, 啊，败了， dosa, 罪恶 maut. 就是死亡。 Lihat ya. Nah sekarang yang Yakobus mau kita belajar sama-sama. Perasmos, 雅各叫我们一同来学习 Perasmos dokimion, Dokimion， ketekunan, 就是坚持忍耐 dan kesempurnaan. 啊，还有达到完整。 Coba perhatikan ayat yang keempat. 你注意到第4节。 Ya, kita ulang dari ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 因为知道你们的信心经过试炼，就生忍耐。 Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。 Sudah lihat berkatnya sekarang? 那现在你看到了这个祝福， Kalau kita masuk dalam pencobaan 如果我们进到这个试探， dan kita menang, 我们胜了， berkatnya apa? 我们的祝福是什么？ Ayat yang keempat berkata apa? 第4节说， Kamu menjadi sempurna 他说你们成为完整， dan utuh 还有完备无缺陷， dan tak kekurangan suatu apapun. 然后毫无缺陷， Berkat nggak? 是不是祝福？ Luar biasa sekali. 哦，这个是非常棒的祝福。 Ini loh yang ditekankan oleh Yakobus, bagaimana kita hidup berkelimpahan. 所以呢，这就是雅各说的，我们怎样有一个充满丰盛的生活 Saya tidak berkata berarti punya uang yang banyak sekali. 啊，并不是我说你拥有很多的金钱， Terlalu banyak orang kaya yang punya masalah yang banyaknya luar biasa 我们知 juga. 道今天有很多有钱人，他们的生命充满了许多的。 Kaya dan miskin tidak ada kaitannya dengan ini. 可 Sama 是 sekali 我们 tidak. 看到有钱跟没有钱，根本跟这些没有关系的。 Bagaimana kita bisa hidup kecukupan, 我们如何能够过一个满足的生命？ tidak kekurangan sesuatu apapun. 就是毫无缺乏， Bukan bagaimana kita bisa menjadi kaya raya. 不是说我们如何成为有钱人， Kecukupan. 是满足了，够了。 Lebih enak kecukupan ya. 啊，这里说是足够 Kalau 的。 Solomon, Raja Solomon, 我们知道这个所罗门王 suatu ketika berdoa kepada Tuhan. 有一次他对神祷告， Dia bilang, Tuhan tolong saya jangan sampai terlalu kaya 他说：“神，你帮助我，让我不至于太富有， dan melupakan Tuhan. 然后我忘记了神。 Dengan kata lain, ”就换句话说， hati-hati sekali dengan kekayaan. 所以呢，我们要非常谨慎小心，如果 Kekayaan 我 bisa 们 mudah 发财， membuat kita terjatuh dalam pencobaan. 因为有钱能够使我们容易跌入试探。 Tetapi dia juga berkata, melanjutkan doanya. 可是他也接下去他的祷告， Dia bilang, jangan sampai saya terlalu miskin, 他说：“你不至于让我太穷了， supaya saya tidak menghina Tuhan. 让我不至于轻看上帝。” Susah ya, terlalu kaya bahaya, terlalu miskin bahaya. 所以呢，太有钱太穷也是很难。 Yakobus bilang apa? 雅各说什么呢？ Tak kekurangan suatu apapun. 他要的是毫无缺乏， Cukup. 就是足够了 Itu loh indahnya hidup dalam Tuhan. 啊！就是我们活在主里面的最美的地方。 Nah, sekarang persoalan yang paling berat adalah bagaimana supaya kita selalu menang, betul ya? 所以呢，现在的问题是我们如何能够常常得胜， Jangan sampai masuk. 就是不要导致我们进入这个试探， Jangan biarkan Perasmos masuk
lewat panca indera kita. 不要让那个 Peramos 透过我们的五官进到我们里面。 Kalau perasmos tidak masuk, 如果 Peramos 没有进到里面， jadi dokimion. 然后就叫变成 Dokinio Bagaimana caranya supaya jangan masuk? 啊，我们应该怎样才不至于进入？ Kita belajar dari Tuhan Yesus. 我们要向主耶稣来学习， Karena Tuhan Yesus tahu betul bagaimana menghadapi perasmos. 因为主耶稣知道怎样去面对 Peramos， Sesudah dia berpuasa 40 hari, 就是当他禁食40昼夜， iblis datang mencobai dia. 然后魔鬼就来试探他。 Ketika iblis mencobai, 就是当魔鬼来试探他的时 iblis 候， pakai Alkitab. 然后呢，魔鬼就用圣经的话， Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? 所以呢，主耶稣回答什么呢？ Sebentar, saya cari Pak Husen dulu, tanya jawabannya. 那然后我 gitu 就 ya 要问把胡先的这个答案是什么 Sebentar, saya cari Alkitab saya dulu. 啊？等一下，我要看圣经， Gak ada waktu. 没有时间了。 Begitu Perasmos datang, 当 Perasmos 来的时候， kalian siap atau tidak siap? 你预备好还是还没有？ Kalian tidak siap, kalian akan jatuh dalam 如 dosa. 果你没有预备好，你一定会跌。 Kalau kalian siap, jadi dokimion. 然后呢，你预备好就成为 Dokimia。 Yang dipakai Tuhan Yesus adalah 所以主耶稣所用的 menjawab Perasmos dengan firman Tuhan. 就是回答这个 Perasmos， 用神的话来回答他。 Firman Tuhan yang dia tahu, yang dia pahami, yang dia mengerti, dia hidupi, itulah jawabannya. 那他的答案就是他所了解的圣经的话，他去使用。 Tapi bagaimana caranya untuk supaya firman Tuhan ada di dalam kita? 我们怎样能够让神的话进到我们里面？ Ya, kalau dengar firman Tuhan masuk sini keluar sini ya. 那如果听神的话，左边进右边出 Berhentinya sebentar aja. 啊，就是停的时间很短， Karena menurut survei, 因为按照检查来看 kebanyakan firman Tuhan disampaikan di depan mimbar ini 啊，多数在台上所讲神的话， cuma bertahan 3 hari. 只能够这个在脑海中3天的时间 Hari Rabu sudah lupa semua. 啊，星期三的时候就全都忘记了， Celaka dong. 那个就真糟糕。 Kalau kebenaran firman Tuhan masuk ke sini, 如果神的话已经进到这里， kalau kita nggak perhatikan maka keluar lagi. 如 Betul ya? 果我们没有注意呢，它就又出去了 Nah, saya lihat ada teman kita yang mencatat semua 啊！我看到有些弟兄姊妹们把 supaya 它记起来， ingat di sini ya. 让能够记在脑海中。 Tapi ingat di sini turun ke sini jauh sekali. 可是从这里要下到这个心太远了。 Kalau Perasmos masuk sini turun ke sini 30 cm. 如果 Perasmos 进到里面，大概30尺。 Kalau kebenaran firman Tuhan dari sini ke sini 300 km jauhnya. 如果神的话进到里面呢，大概是300里路， Lama sekali turun ke hati. 就是很久的时间才进到我们的心。 Karena kalau belum turun ke hati, belum menjadi bagian hidup kita. 如果还没有进到我们的内心，不能够成为我们生活上的一部分。 Perlu memaksakan diri. Perlu untuk melakukan apa yang kita ketahui dari 所以呢， firman 我们 Tuhan. 要勉强自己来遵行神的话。 Ketika firman itu sudah di sini 如果神的话已经在我们的心， dan Perasmos datang, 然后 Perasmos 来， gak usah cari Pak Husen, 不是要找保护神， gak usah cari Cici, 呀，也不是要找我， gak usah cari saya. 也不是要找牧师， Saudara sudah tahu jawabannya. 你已经知道他的， Itu baru jadi dokimion. 那你才能够成为 Dokimio。 Kalau dokimion terjadi, 如果发生了 Dokimio， semakin banyak dokimion, 那你的 Dokimio 越来越多， semakin kita menjadi sempurna. 所以呢，我们越来越成为完全， Semakin kita menjadi serupa dengan Yesus 那我 Kristus. 们越来越像耶稣基督 Itu baru namanya berkat. 啊，那就是成为祝福。 Ayat kelima berkata seperti ini. 第5节这么说， Tetapi 他说：“你们中间 apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, 若是有缺少智慧， hendaklah ia memintanya kepada Allah 应该求那后世于众人的，
yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. 也就是不赐这人，神就必赐给我们， Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. 神就必赐给我们。 Kok tiba-tiba dari perasmos dokimion jadi hikmat ya? 为什么贝拉苏多基米变成智慧呢？ Ingat saya katakan ini kitab hikmat. 刚才我说我们要有智慧， Dia katakan jangan main-main dengan perasmos. 所以那时候我们不要跟贝拉苏莫开玩笑。 Kalau kita merasa tidak kuat, 如果我们感觉到我们没有力量， minta kepada Tuhan. 我们要求神， Minta hikmat dari Tuhan. 从神求智慧， Yang Roh Kudus sudah diberikan kepada kita. 因为神已经把圣灵赐给我们， Memberikan peringatan terhadap perasmos. 也就是给我们提醒我们这个贝拉斯莫， Supaya kita tidak jatuh dalam perasmos. 让我们不至于跌入贝拉莫， Dan menghasilkan dokimion. 然后呢就产生了多基米奥。 Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa bertahan terhadap segala pencobaan. 所以呢，神把圣灵赐给我们，让我们能够面对许多的试探。 Terlalu banyak orang-orang Kristen yang menggampangkan perasmos. 今天有很多基督徒呢，感觉到这个贝拉斯莫是很容易的。 Begitu kita menganggap remeh, 当 menganggap enteng, 我们看清他的时候， saat itu juga kita jatuh. 那个时候我们就跌入 Begitu mengerikannya perasmos. 所以呢，这个贝拉斯莫是非常可怕的。 Saya bilang sakit gigi ya, itu berat ya. 刚才我说牙齿痛这是很痛苦的。 Nyetir mobil saja perasmos sering terjadi kan? 那我们每次开车的时候会发生贝拉姆西吗？ Tiba-tiba angkot di depan kita berhenti. 忽然间有一辆阿哥车停在我们前面， Perasmos kan? 有没有贝拉姆？ Ya, perasmos betul ya. 真的有这个贝拉斯莫斯吗？ Langsung, nah lu, 然后 kalau 呢 udah gitu apa?，我们直接在那边唠叨， Apa yang terjadi? 发生什么事呢？ Perasmosnya ke sini dan ke sini. 所以呢，这个贝拉斯莫进到脑，也进到心。 Ini persoalan cuma gara-gara angkot ngerem mendadak. 这个就是因为那个有汽车忽然间刹车， Sehingga saya mau memberikan peringatan, kalau suatu kejadian besar, 所以呢，如果我们发生一件大事， mungkin bahkan kita lebih awas diri. 那我们更加注意。 Tapi banyak perasmos yang begitu sederhana di dalam hidup kita. 所以呢，有很多贝拉斯莫很简单的进到我们的生 Kalau 命。 saudara tidak hati-hati, 如果你不谨慎小心， kalau saudara tidak berhikmat, 如果你没有智慧， saudara akan jatuh, 你会 jatuh, 跌倒 jatuh lagi. 跌倒。 Begitu pentingnya kita bersandar kepada Tuhan. 所以呢，我们很需要完全依靠神。 Itu sebabnya Yakobus berkata, berdoa. 所以雅各说，我们要祷告， Karena doa menandakan ketergantungan kita kepada Tuhan. 因为透过祷告就表示我们依靠神。 Kehidupan doa kita harus kita perbaiki. 我们要搞好我们的祷告的生活， Pembelajaran firman Tuhan kita harus kita perbaiki. 然后呢，我们学习圣经也要去搞好。 Kedua inilah merupakan komunikasi antara kita dengan Allah. 所以呢，这两者呢，就表示我们跟神的交通， Agar supaya 就是让我们 kita mengalami dokimion. 让我们能够经历 dokimion， Semakin banyak dokimion, 有更多的 dokimion， semakin kita menjadi seperti Kristus. 然后我们越来越像基督。 Sehingga apa yang dikatakan Yakobus di dalam pasal 1 ayat 2, 因此，雅各书第1章第2节说， begitu luar biasa sekali, 就是非常棒的事， anggaplah sebagai suatu berkat 你要当做是一个祝福。 kalau terjadi perasmos. 如果你发生这个 perasmos， Asal kita siap. 只要我们已经预备好了， Kalau kita tidak siap, 如果我们没有预备好， bukan lagi berkat. 它不再是祝福。 Sehingga sekarang kita harus belajar melihat pencobaan-pencobaan itu dengan perspektif, pandangan yang berbeda.
所以呢，我们要学习怎样用不同的观念去来看祝福。 Tuhan izinkan semua ini terjadi. 神已经允许这些事发生在我们身 Mungkin 上。 saudara sekarang duduk 可能现在你坐着， mendengarkan firman Tuhan, 你听神的话， tapi saudara sedang mengalami banyak masalah. 可是你已经遇到很多的问题， Saya nggak tahu. 我也不晓得， Saudara tahu persoalan yang saudara hadapi. 因为你知道你面对的问题是什么， Apakah persoalan ini menjadi perasmos 可是这些问题成为 pelasmos， dan saudara izinkan masuk, 然后你允许它进到你里面， mengganggu pikiran 然后呢就打扰你的思 dan 想， mengganggu hati saudara. 然后打扰你的内心。 Tuhan sudah berfirman dengan jelas sekali. 神已经很清楚的告诉我们， Tidak ada pencobaan yang melampaui kekuatan kita. 因为神决定不会把超过我们能力所达到的试探。 Kalaupun kita dicobai, 虽然我们被试探， Dia pasti memberikan kekuatan supaya kita bisa bertahan. 神是给我们有力量，让我们能够挣。 Artinya apa? 意思说什么？ Pasti dokimion. 这肯定是 dokimio。 Jangan sampai ayat 14-15 masuk dalam hidup kita. 不要让第14、15节呢进到我们的生命。 Ketika kita buka pikiran kita, 当我们打开我们的思想， kita buka panca indera kita, 我们打开我们的五 membiarkan 官， perasmus mempengaruhi kita, 就让这个 pelasmos 来影响我们， hancur kita. 我们就是已经破碎了。 Ketika kita berkata, kita bukan lagi ekor, tapi kita adalah kepala. 当我们说我们不再做尾巴，我们是做头， Gampang bilangnya ya, 那讲话不是很容易的， menjalaninya. 可是我们要遵行却不容易。 Begitu besar disiplin yang dituntut dari kita. 所以呢，神要求我们有一个好的规则， Disiplin di dalam belajar firman Tuhan, 就是我们有规则的来学习神的话， disiplin dalam mempraktekkan firman Tuhan, 然后我们也要有规则的来遵行神的 dan 话， disiplin dalam berdoa. 然后有最规则的祷告。 Kalau saudara sungguh-sungguh mau jadi kepala, 如果你真的要当头的话， sungguh-sungguh diberkati Tuhan, 你要真的蒙神的祝福， sehingga tidak kekurangan suatu apapun juga. 所以你感觉到你一无所缺。 Firman Tuhan hari ini 今天神的话 sudah memberitahukan kita semua itu. 已经把这些告诉我们了。 Apa yang saudara hendak lakukan 那现在你当做了什么事呢？ di dalam menghadapi begitu banyak pencobaan setiap hari? 每天你遭遇到许多的试探， Menentukan sekali 这个是界定你的生涯， jadi berkat 成为祝福 atau jadi kutuk. 还是成为咒诅。 Saya tidak berharap dan tidak bahkan memikirkan saudara memilih jadi kutuk. 所以呢，我相信你们不会选择成为咒诅。 Kita yakin semua berharap ini jadi berkat. 所以呢，我们要深信每一件事带来祝福， Saudara tahu 因为你们知道 firman Tuhan sudah menjelaskan 圣经的话已经很清楚。 bagaimana jadi dokimion. 我们如何能够成为 dokimio？ Mari kita berdoa. Itulah keinginan. 这就是我们的私意。 Kalau pencobaan ini masuk ke sini lewat panca indera kita, 所以呢，透过我们的五官进到我们的脑海， ke sini ke otak kita ini 就是在我们的脑， cepatnya luar biasa turun 那 ke 那 sini. 个很快的就进到我们的心。 Ayat 15, 14, 15 mengatakan apa? 所以呢，第14到15节怎么说？ Dosa. 那就是罪。 Begitu pencobaan masuk ke sini, 当这个试探进到我们的脑， turun ke sini, 进到我们的心， jadi dosa. 那就生出 Dan 罪 dosa 来， menghasilkan maut. 然后罪就生出死亡。 Apa yang membuat kita jadi berkat kalau begitu? 如果是这样的话呢，什么叫做神给我们的祝福？ Kalau pencobaan ini sampai masuk ke sini dan turun ke sini, 如果这个试探呢进到脑，然后进到我们的 maka 心， bukan lagi berkat. 那不再是
祝福， Tetapi kutuk, 可是那个是咒诅， kematian. 就是死亡。 Dosa selalu menuntut kepada kematian. 所以呢，罪就是要求我们死亡。 Jelas, Yakobus tidak bermaksud seperti itu, berkata kalau sampai jadi dosa, itu merupakan berkat. Tidak. 很清楚的，雅各并不是说这个成为祝福的。 Dia tidak bermaksud kita jatuh dalam dosa adalah berkat. Jelas bukan itu. 他也没有说我们跌入罪中，我们就得到上帝的祝福。 Barulah kita masuk ke ayat ketiga. Bagaimana kita mengatasi pencobaan ini jangan sampai masuk. 那我们怎样能够禁止这个试探进到我们里面？ Ada dua kata yang penting sekali di dalam ayat-ayat ini. 所以呢，在经文里面有两句很重要的话， Karena ayat kedua dikatakan pencobaan. 因为第二节说呢试探， Coba baca ayat 3. 你读第三节， Sebab kamu tahu 因 bahwa 为你们知道， ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 因为你的信心经过试炼，就生出忍耐。 Terpikir gak bagaimana pencobaan jadi ujian? 那你是否想到能够试探成为你的试炼？ Saya punya persoalan sedikit dengan kata ujian yang dipakai di sini. 我就是看到这个试炼呢，我有一个问题。 Kalau ujian kamu, apakah ada jaminan lulus? 如果你们正在考试，是不是能够保证你能够升班？ Kalau yang masih mahasiswa tahu betul ya. Lu Namanya bosan, Pak. ujian seperti apa? 大学生他们知道什么叫做考试 Sudah tahu ya, sister ya? 呀？你们都知道， Ada jaminan lulus nggak? 有没有保证你可以过关？ Kalau nggak lulus bagaimana jadi 如 berkat? 果不及格怎么办？ Ini jelas tadi kita sudah ceritakan kalau pencobaan ini tidak lulus, 很清楚的，刚才说，如果这个考试不及格， maka jadi kecelakaan, 然后呢，他就遭殃了， bukan jadi berkat. 不是成为祝福。 Yakobus memakai kata yang sangat unik sekali di dalam bahasa Yunani. 所以呢，雅各就是在希腊文里面用一个很特殊的词句来说。 Saya paling tidak suka khotbah pakai bahasa Yunani. 我就是不喜欢用这个希腊文讲道。 Sekarang koi aja bingung saya. 你知道我讲华语都好像很难， Sekarang tambah lagi bahasa Yunani. 如果再加上希腊文， Tetapi saya nggak punya cara lain kecuali menjelaskan maksudnya apa dari ketika Yakobus menulis ini. 所以呢，我就是没有办法来解释雅各所写的书信。 Kata yang harusnya diterjemahkan menjadi ujian, maka 就是说，我们把这个词句翻译的时候， sebenarnya harus diterjemahkan pencobaan juga. 应该翻译成是试探。 Nah, kita punya persoalan karena kata yang dipakai berbeda dalam bahasa Yunani. 所以呢，我们在希腊文里面有困难，就是他用的翻译的词句不同， Perbendaharaan kata kita tidak ada. 因为我们没有这样的词汇， Sehingga penerjemah kita mencoba membuat perbedaan itu. 所以呢，这个翻译圣经的人就把它做成不同的翻译。 Tetapi nggak menjadikan jelas. 可是呢，他还是没有很清楚的， Karena pencobaan bisa membawa kepada dosa, ujian pun kalau nggak lulus bawa kepada dosa. Jadi sama aja menurut 所以 saya. 呢，我认为呢，试探能够变成罪，试炼也能够变成罪。 Nah, kata pencobaan diambil dari kata perasmos. 所以呢，试探呢叫做被称为 perasmos。 Semua bisa coba perasmos. perasmos， Gampang sekali untuknya perasmos. 很容易讲这句话。 Nah, perasmos inilah yang merupakan cobaan yang dikaryakan oleh iblis. 所以呢，这个试探呢，就是 perasmos， 就是魔鬼所制造的刺激。 Nah, kata ujian 如果是试炼， diambil dari kata dokimion. 就是从 dokimio 来翻译的。 Perasmos, dokimion. dokimio， Perasmos, pencobaan. 就是说 perasmos 就是试探， Dokimion juga pencobaan.
，document 也是试探。 Tetapi di balik kata ini, 可是在这个词句的背后， yang mau ditekankan adalah 要注重的是什么呢？ kalau dokimion adalah pencobaan yang sudah dimenangkan. 所以 document 就是已经得胜的一个试探。 Di seluruh perjanjian baru dipakai cuma 2 kali. 在整个新约圣经只有2次用到 Satu 这 oleh 句话， Petrus 就是有一个是彼得写的， dan satu lagi Yakobus. 然后另外一个就是雅各。 Dua-duanya menekankan pentingnya kita menang atas pencobaan itu. 所以呢，两者呢都说这个很重要，我们要胜过试探。 Kalau kita sampai kalah maka menjadi maut. 如果我们输了，我们就遇到死亡。 Jangan lihat bedanya. Perasmos, Perasmos kalah, 啊，败了， dosa, 罪恶 maut. 就是死亡。 Lihat ya. Nah sekarang yang Yakobus mau kita belajar sama-sama. Perasmos, 雅各叫我们一同来学习 Perasmos dokimion, Dokimion， ketekunan, 就是坚持忍耐 dan kesempurnaan. 啊，还有达到完整。 Coba perhatikan ayat yang keempat. 你注意到第4节。 Ya, kita ulang dari ayat 3. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. 因为知道你们的信心经过试炼就生忍耐， Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. 但忍耐也当成功，使你们成全完备，毫无缺陷。 Sudah lihat berkatnya sekarang? 那现在你看到了这个祝福， Kalau kita masuk dalam pencobaan 如果我们进到这个试探， dan kita menang, 我们胜了， berkatnya apa? 我们的祝福是什么？ Ayat yang keempat berkata apa? 第4节说， Kamu menjadi sempurna 他说你们成为完整， dan utuh 还有完备无缺陷， dan tak kekurangan suatu apapun. 然后毫无缺陷， Berkat nggak? 是不是祝福？ Luar biasa sekali. 哦，这个是非常棒的祝福。 Ini loh yang ditekankan oleh Yakobus, bagaimana kita hidup berkelimpahan. 所以呢，这就是雅各说的，我们怎样有一个充满丰盛的生活 Saya tidak berkata berarti punya uang yang banyak sekali. 啊，并不是我说你拥有很多的金钱， Terlalu banyak orang kaya yang punya masalah yang banyaknya luar biasa 我们知 juga. 道今天有很多有钱人，他们的生命充满了许多的。 Kaya dan miskin tidak ada kaitannya dengan ini. Sama 可是 sekali 我们 tidak. 看到有钱跟没有钱，根本跟这些没有关系的。 Bagaimana kita bisa hidup kecukupan, 我们如何能够过一个满足的生命？ tidak kekurangan sesuatu apapun. 就是毫无缺乏， Bukan bagaimana kita bisa menjadi kaya raya. 不是说我们如何成为有钱人， Kecukupan. 是满足了，够了 Lebih enak kecukupan ya. 啊！这里说是足够了。 Raja Solomon, 我们知道这个所罗门王 suatu ketika berdoa kepada Tuhan. 有一次他对神祷告， Dia bilang, Tuhan tolong saya jangan sampai terlalu kaya 他说：“神，你帮助我，让我不至于太富有， dan melupakan Tuhan. 然后我忘记了神。 Dengan kata lain, ”就换句话说， hati-hati sekali dengan kekayaan. 所以呢，我们要非常谨慎小心，如果 Kekayaan 我 bisa 们 mudah 发财， membuat kita terjatuh dalam pencobaan. 因为有钱能够使我们容易进入跌入试探。 Tetapi dia juga berkata, melanjutkan doanya. 可是他也接下去他的祷告， Dia bilang, jangan sampai saya terlalu miskin 他说：“你不至于让我太穷了， supaya saya tidak menghina Tuhan. 让我不至于轻看上帝。” Susah ya, terlalu kaya bahaya, terlalu miskin bahaya. 所以呢，太有钱太穷也是很难。 Yakobus bilang apa? 雅各说什么呢？ Tak kekurangan suatu apapun.
他要的是毫无缺乏， cukup. 就是足够了 Itu loh indahnya hidup dalam Tuhan. 啊，就是我们活在主里面的最美的地方。 Nah, sekarang persoalan yang paling berat adalah bagaimana supaya kita selalu menang, betul ya? 所以呢，现在的问题是我们如何能够常常得胜， Jangan sampai masuk. 就是不要导致我们进入这个试探， Jangan biarkan Perasmos masuk lewat panca indera kita. 不要让那个 Peramos 透过我们的五官进到我们里面。 Kalau Perasmos tidak masuk, 如果 Peramos 没有进到里面， jadi Dokimion. 然后就叫变成 Dokinio Bagaimana caranya supaya jangan masuk? 啊，我们应该怎样才不至于进入？ Kita belajar dari Tuhan Yesus. 我们要向主耶稣来学习， Karena Tuhan Yesus tahu betul bagaimana menghadapi Perasmos. 因为主耶稣知道怎样去面对 Peramos， Sesudah dia berpuasa 40 hari, 就是当他禁食40昼夜， iblis datang mencobai dia. 然后魔鬼就来试探他， Ketika iblis mencobai, 就是当魔鬼来试探他的时 iblis 候， pakai Alkitab. 然后呢，魔鬼就用圣经的话， Kemudian Tuhan Yesus bilang apa? 所以呢，主耶稣回答什么呢？ Sebentar, saya cari Pak Husen dulu, tanya jawabannya. 那然后我 gitu 就 ya 要问把胡森的这个答案是什么 Sebentar, saya cari Alkitab saya dulu. 啊？等一下我要看圣经， Gak ada waktu. 没有时间了。 Begitu Perasmos datang, 当 Perasmos 来的时候， kalian siap atau tidak siap? 你预备好还是还没有？ Kalian tidak siap, kalian akan jatuh dalam 如 dosa. 果你没有预备好，你一定会跌。 Kalau kalian siap, jadi Dokimion. 然后呢，你预备好就成为 Dokimia。 Yang dipakai Tuhan Yesus adalah 所以主耶稣所用的， menjawab Perasmos dengan firman Tuhan. 就是回答这个 Perasmos， 用神的话来回答他。 Firman Tuhan yang dia tahu, yang dia pahami, yang dia mengerti, dia hidupi, itulah jawabannya. 那他的答案就是他所了解的圣经的话，他去使用。 Tapi bagaimana caranya untuk supaya firman Tuhan ada di dalam kita? 我们怎样能够让神的话进到我们里面？ Ya, kalau dengar firman Tuhan masuk sini keluar sini ya. 那如果听神的话，左边进右边出 Berhentinya sebentar aja. 啊，就是听的时间很短， Karena menurut survei, 因为按照检查来看 kebanyakan firman Tuhan disampaikan di depan mimbar ini 啊，多数在台上所讲神的话， cuma bertahan 3 hari. 只能够这个在脑海中3天的时间 Hari Rabu sudah lupa semua. 啊，星期三的时候就全都忘记了， Celaka dong. 那个就真糟糕。 Kalau kebenaran firman Tuhan masuk ke sini, 如果神的话已经进到这里， kalau kita nggak perhatikan maka keluar lagi. Betul 如 ya? 果我们没有注意呢，它就又出去了 Nah, saya lihat ada teman kita yang mencatat semua 啊！我看到有些弟兄姊妹们把 supaya 它记起来， ingat di sini ya. 让能够记在脑海中。 Tapi ingat di sini turun ke sini jauh sekali. 可是从这里要下到这个心太远了。 Kalau Perasmos masuk sini turun ke sini 30 cm. 如果 Perasmos 进到里面，大概30尺。 Kalau kebenaran firman Tuhan dari sini ke sini 300 km jauhnya. 如果神的话进到里面呢，大概是300里路， Lama sekali turun ke hati. 就是很久的时间才进到我们的心。 Karena kalau belum turun ke hati, belum menjadi bagian hidup kita. 如果还没有进到我们的内心，不能够成为我们生活上的一部分。 Perlu memaksakan diri. Perlu untuk melakukan apa yang kita ketahui dari 所以呢， firman 我们 Tuhan. 要勉强自己来遵行神的话。 Ketika firman itu sudah di sini 如果神的话已经在我们的心， dan Perasmos datang, 然后 Perasmos 来， gak usah cari Pak Husen, 不是要找保护神， gak usah cari Cici, 呀，也不是要找我， gak usah cari saya. 也不是要找牧师， Saudara sudah tahu jawabannya. 你已经知道他的， Itu baru jadi Dokimion. 那你才能够成为 Dokimio。 Kalau Dokimion terjadi, 如果发生了 Dokimio， semakin banyak Dokimion, 那你的 Dokimio 越来越多， semakin kita menjadi sempurna. 真的我们越来越成为完全， Semakin kita menjadi
serupa dengan Yesus 那我 Kristus. 们越来越像耶稣基督 Itu baru namanya berkat. 啊，那就是称为祝福。 Ayat kelima berkata seperti ini. 第5节这么说， Tetapi 他说：“你们中间 apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, 若是有缺少智慧， hendaklah ia memintanya kepada Allah 应该求那后世于众人的， yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. 也就是不赐这人，神就必赐给我们， Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. 神就必赐给我们。 Kok tiba-tiba dari Perasmos Dokimion jadi hikmat ya? 为什么贝拉苏多没有变成智慧呢？ Ingat saya katakan ini kitab hikmat. 啊，刚才我说我们要有智慧， Dia katakan jangan main-main dengan Perasmos. 所以那时候我们不要跟贝拉什么开玩笑。 Kalau kita merasa tidak kuat, 如果我们感觉到我们没有力量， minta kepada Tuhan. 我们要求神， Minta hikmat dari Tuhan 从神求智慧， yang Roh Kudus sudah diberikan kepada kita, 因为神已经把圣灵赐给我们， memberikan peringatan terhadap Perasmos 也就是给我们提醒我们这个贝拉什么， supaya kita tidak jatuh dalam Perasmos 让我们不至于跌入贝拉什么， dan menghasilkan Dokimion. 然后呢就产生了罗基米奥。 Roh Kudus diberikan kepada kita supaya kita bisa bertahan terhadap segala pencobaan. 所以呢，神把圣灵赐给我们，让我们能够面对许多的试探。 Terlalu banyak orang-orang Kristen yang menggampangkan Perasmos. 今天有很多基督徒呢，感觉到这个贝拉什么是很容易的。 Begitu kita menganggap remeh, 当我 menganggap 们 enteng, 看我们看清他的时候， saat itu juga kita jatuh. 那个时候我们就跌 Begitu mengerikannya Perasmos. 所以呢，这个贝拉什么是非常可怕的。 Saya bilang sakit gigi ya, itu berat ya. 刚才我说牙齿痛这是很痛苦的。 Nyetir mobil saja Perasmos sering terjadi nggak? 那我们每次开车的时候会发生贝拉姆西吗？ Tiba-tiba angkot di depan kita berhenti. 忽然间有一辆阿哥车停在我们前面， Perasmos nggak? 有没有贝拉姆？ Ya, Perasmos betul ya. 真的有这个贝拉什么什么？ Langsung, nah lo, 然后 kalau 呢 udah gitu apa?，我们直接在那边唠叨， Apa yang terjadi? 发生什么事呢？ Perasmosnya ke sini dan ke sini. 所以呢，这个贝拉什么进到脑，也进到心 Ini persoalan cuma 世界。 sehingga semua orang berusaha untuk selamat. Bagaimana caranya selamat? 因此呢，当时有很多人尽量要求平安。 Itu sebabnya Yakobus yang adalah gembala dari gereja mula-mula 所以呢，当时的雅各就是起初教会的一个牧者， menulis surat ini 他写下这封信， ditujukan kepada 12 suku Israel yang tersebar keluar dari Yerusalem. 就是写给在离开耶路撒冷的12个支派的安。 Keadaannya sangat tidak nyaman sekali. 所以呢，当时的情况呢，就是不平安。 Mungkin sama dengan keadaan saudara sekarang duduk di sini, tetapi persoalannya masih ada. 可能就像现在弟兄姊妹坐在这里，虽然你坐在这里，可是你有很多的问题。 Kalau bisa, kita nggak mau hidup dengan persoalan dan percobaan. 如果可能的话呢，我们不要活在许多的问题、许多的试探， Tapi tidak bisa. 可是不能够。 Nah, Yakobus menulis ini untuk memberikan nasihat kepada kita 所以呢，雅各写这封信就是要劝告我们。 bagaimana menyikapi hidup kita yang penuh dengan tantangan. 所以呢，我们怎样去解开这个充满着挑战的生命？ Tidak peduli usia kita berapa, 不管你的年龄有多少， apakah 80或者是80岁， atau 18, 或者是18岁， pencobaan tetap menjadi masalah hidup kita. 所以呢，试探永远是成为我们的问题。 Sehingga saya katakan begitu penting untuk memahami dan mengerti kitab Yakobus ini. 所以呢，我们就是要了解呢雅各书信， Di dalam ayat yang kedua, 就在第2节， dikatakan saudara-saudaraku, 他说：“我的弟兄们啊，
anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 他说：“你们落在百般试炼中，都要以为大喜乐。” Nah, kata bahagia di sini 在这里提到喜乐， kita bisa artikan juga diberkati. 我们也可以意味着它是被神的祝福。 Sehingga saya bisa baca seperti ini, anggaplah sebagai suatu berkat. 所以呢，我能够说，当你要当做是上帝给你的祝福。 Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. 如果你是落在百般的试炼中， Gimana mau dapat pencobaan yang banyak? 啊，你要不要得到很多的试 Nah, 探？ tidak mau. 啊，你不要吗？ Yakobus bilang, itu berkat loh. 可是雅各说这个是祝福， Nggak mau berkat. 你不要祝福 Loh, minta pencobaan yang banyak. 啊，所以你要求神给你更多的试探。 Siapa yang mau dapat berkat? 谁要得到祝福的 Minta pencobaan yang banyak ya. 啊？你要向神讨更多的试探， Ini kata firman Tuhan loh. 这是神的话。 Anggaplah suatu berkat sebagai suatu berkat. 你要当做那个是上帝给你的祝福， Suatu kebahagiaan. 是一个幸福。 Kalau kita masuk dalam berbagai-bagai pencobaan. 如果我们进入许多的试炼试探 Saya punya brother satu di sini. 啊，我的弟兄在这里 Saya mau tanya, Hussein pernah sakit gigi nggak? 啊，不是弟兄，你曾经有经历牙痛吗？ Siapa yang di sini nggak pernah sakit gigi? 有谁在这里没有经历到牙痛的？ Nggak ada. 没有。 Gimana rasanya kalau sakit gigi? 当你牙痛的时候，你的感觉如何？ Nggak enak ya? Mau sakit gigi nggak? 啊 Ada yang mau sakit 你要不 gigi? 要牙痛？ Nggak mau. 不要 Kenapa?？为什么？ Tuh, ini berkat loh. 啊，因为这个是祝福， Ini berkat. 这个 Kok 是神给我们的祝福。 jadi mau nggak sih? 你要不要这个祝福？berkatnya mau。 Nah, berkatnya itu sakit gigi. 所以呢，祝福就是你牙齿痛了， Nggak mau? 你不要吗？ Nggak mau? 要不要？ Mau? Ya. Mau sakit gigi? Kita berdua sama-sama supaya cepat-cepat sakit gigi. 我们要为他祷告，让他赶快感觉到牙痛了。 Saya ada sedikit rahasia. 我有一个秘密， Saya tidak pernah sakit gigi. 我从来都没有经历牙痛。 Jadi mana lebih enak, Hussein apa saya? 那你看是互相弟兄还是我更舒服？ Kamu mau seperti saya, nggak pernah sakit gigi? 你要不要像我一样不曾有牙痛？ Mau? Mau. Wah. Nah, saya mau beritahu sedikit cerita mengenai masalah sakit gigi 那 dan 现 tidak 在我 sakit 要 gigi. 讲到有关于牙痛的事。 Saya tidak pernah merasakan sakit gigi sekalipun. 我从来没有感受到牙痛的经历。 Persoalannya, 这个问题是 ketika saya makan, tiba-tiba gigi saya pecah. 啊，忽然间我吃的时候呢，我的牙齿就破裂了。 Kadang-kadang pecahnya langsung besar sekali. 啊，有些时候呢，它破洞很大， Tapi nggak berasa sakit. 可是没有感觉到痛。 Cuma giginya sudah hilang separuh. 可是呢，牙齿已经不见了一半。 Nah, kalau sudah giginya pecah separuh, 如果牙齿已经不见了一半， maka saya nggak punya alternatif kecuali ke dokter gigi. 所以我没有其他的办法，我就去找医生。 Dan ketika ke dokter gigi selalu bilang, terlambat sudah Pak. 然后呢，到牙医的时候，他会说：“哎呀，你太迟了。 Kalau nggak punya duit, 如果你没有钱， langsung dicabut. 那你要直接把它拔出来。” Saya umur 50 udah jadi kakek-kakek. 我50岁的时候已经成为 Habis 爷 giginya. 爷，我的牙齿都已经没有了。 Tetapi kalau mau dijaga, kalau mau diselamatkan, 可是呢，如果你要拯救你的牙齿， maka saya harus melakukan pengobatan yang intensif. 所以呢，我一定要按时去料理我的牙齿。 Biasanya dokter langsung melakukan root canal. 通常呢，医生又会用一种的方法， Sarafnya dicabut. 就是把那个牙筋把它 Dibersihkan 拔掉，弄清洁。 Nggak ada yang suka ya. 没有人喜欢的， Karena
Buat saya nggak apa-apa karena nggak merasa sakit. 对我来讲没事嘛，因为我没有感觉到 Sampai 痛 dokter bilang dikasih obat supaya tidak berasa sakit. Saya bilang nggak usah. 甚至医生说我要给你药，让你感觉到不会痛。我说不必不必。 Dan ketika pengobatan ini dilakukan, makan waktu berbulan-bulan. 所以呢，当我去医疗的时候呢，就需要几个月的时间 Hampir setiap minggu harus balik. 然后差不多每个星期都要去找医生。 Setelah semua bersih, 当牙齿全部清洁了 maka diisi dengan obat, dengan diisi lagi gigi itu yang bolong. 那个有洞的牙齿就要用那个药去填嘛。 Tapi sebelum diisi, 可是呢，当还没有用药填的时 itu 候， gigi dibor, 那个他们就是用去搅动那 kemudian 个 disekrup 牙齿， disekrup ke gerahamnya, 然后呢就把它转到它的这个牙根， barulah ditambal. 然后呢就又去用补的方法， Nah, nggak cukup sampai di sana juga. 到也还没有够。 Kalau nggak ditutup lagi di sarung, 如果没有用一些东西把它去盖住牙齿， yang kita bilang di crowning, 就是说 crowning 就是弄 maka gampang sekali giginya pecah lagi. 然后呢这个牙齿就很快破裂了， Dan dibuatlah dari porselen ya, 然后呢就 dari 用 keramik, 就是用那个 porcelain 来去弄它， dan baru ditutup. 然后又用盖住了。 Berapa kira-kira biayanya? 你知道它的经费多少呢？ Di Amerika 在美国， sekitar 3 sampai 4 ribu dolar. 那大概是3到4这个美金。 Di sini 那在印尼 sekitar 10 juta. 大概是1000 Satu 万 gigi, 一根牙齿 satu gigi ya. 呀。 Kenapa sampai terjadi seperti itu? 为什么会这样的发 Karena 生呢？ saya tidak pernah sakit gigi dan saya tidak pernah tahu ada masalah dengan gigi saya. 因为我从来没有感受到牙齿痛，所以我也不知道我的牙齿已经有问题。 Kalau saudara giginya berlubang dan sakit, 如果你的牙齿有洞，而且你感觉到很疼痛， kalian langsung ke dokter gigi, 然后你就会直接去找医生， langsung diperiksa. 然后被医生检查。 Hallelujah, hallelujah to His name, King Jesus, Jesus, be praised. Ya Tuhan, Tuhan Kau sungguh luar biasa. 主啊，你是一个非常棒的神。 Kami datang sungguh-sungguh ingin memuji, memuliakan, menyembah Engkau Tuhan. 主啊，我们真的来到你面前，我们要赞美你，我们要听你的话。 Biarlah rohmu yang kudus mengurapi setiap anak-anakmu. 主啊，让你的圣灵来恩膏每个属于你的儿女。 Kuduskan kami Tuhan. 神啊，求你叫我们洁净， Layakkan kami untuk menghadap hadirat-Mu yang kudus. 你要让我们配的来靠近你的宝座。 Ajar kami Tuhan sore ini. 主啊，今天下午求你来教导我们， Agar kami bisa mengerti akan firman-Mu. 让我们可以明白你的话， Bahkan memakai firman-Mu untuk hidup kami. 让我们能够使用你的话来生活， Supaya kami menjadi semakin serupa dengan Tuhan kami Yesus Kristus. 让我们越来越像我们的主耶稣基督。 Ketika kami duduk diam, 当我们安静的坐下， Roh-Mu berbicara kepada kami Tuhan. 主啊，你的圣灵要对我们说话， Dan mengubah kami. 你要来更新我们。 Di dalam nama Tuhan Yesus, 我们祷告是奉耶稣的名， Juru Selamat kami berdoa. 我们的救主，我们向你祷告， Amin. 阿门。 Selamat sore. 午 Silakan 安， duduk. 弟兄姊妹们，请坐。 Senang sekali, ini kedua kali saya bisa membawakan firman Tuhan di kebaktian bahasa Mandarin. 这是我第二次在那华语堂讲道。 Kepengennya saya langsung khotbah pakai Mandarin saja. 我的心一直是想要直接用中文来讲。 Tapi kalau saya pakai WI, 可是如果我用华语讲， bukan kalian nggak ngerti, saya yang bingung. 不是说你们不明白，我自己也不明白。 Ya, apa kabar saudara sekalian? 你们好吗，弟兄姊妹们？
呀，好， Baik, 好吗？ saya tanya sekali lagi. Apa kabar saudara? 啊，我再问你们，你们好吗？ Ya, nah inilah setiap kali ada yang bilang apa kabar, 啊，每一次我们有问你们说你们好吗？ jawabannya selalu sama, baik. 啊，每一次他的答案是一样的，好。 Tapi kalau saya tanya betul-betul baik nggak? 可是呢，我又在问你们，你是真的感觉到很好 Nah, 吗？ itu belum apa-apa udah gini. 啊，有一个还没有什么就摇摇头了。 Iya, kalau ditanya baik nggak, langsung apa kabar? Baik. 啊，如果我问你们说你们好吗？你的回答是好。 Tetapi sebenarnya banyak persoalan ya. 那实际上我们的生活有很多的问题。 Hidup ini banyak sekali persoalannya. 我们知道我们的生活呢是充满了许多的问题。 Walaupun kita pasang muka gembira, 虽然我们在我们的脸上有笑容， tapi persoalan nggak hilang. 可是呢，我们面对的问题没有消失。 Sepanjang perjalanan hidup kita, 就是在我们的生活的一生当中， kita mengalami banyak sekali pencobaan-pencobaan. 我们已经经历了许多的试探。 Pencobaan yang mungkin sederhana, 虽然这个试探是很简单， tapi juga banyak percobaan-pencobaan yang sulit sekali kita atasi. 那所以呢，我们也要去面对有很多很困难的问题。 Sepanjang perjalanan hidup kita tidak pernah bebas dari persoalan dan pencobaan. 在我们的一生当中呢，我们没有离开这个问题。 Bangun tidur saja sudah ada pencobaan. 啊，清早起来我们就遇到试探， Jalan dari rumah ke sini banyak pencobaan. 从家里来到教会也有很多的试探。 Mau nyanyi juga banyak pencobaan ya. 啊，要唱诗也有很多的试探。 Mau terjemahkan, Cece ini sudah bingung karena suaranya habis. 呀，所以呢，要翻译呢，因为我的声音哑了， Nah, inilah hidup. 所以这就是我们的人生。 Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? 那如果是这样呢，我们应该做的是什么呢？ Bagaimana kita menyikapi keadaan seperti ini setiap hari? 那么我们怎样在每天的日子当中去面对这些问题？ Di dalam kitab perjanjian baru, 在新约圣经， ada satu kitab yang disebut sebagai kitab hikmat. 所以呢，其中有一个经文呢，就是叫做有智慧的经文。 Dari 27 kitab, cuma satu kitab hikmat yang ada dalam perjanjian baru. 所以呢，在新约圣经的27本书，只有一本是有智慧的， Yaitu kitab Yakobus. 也就是雅各书。 Nah, kalau saudara buka kitab Yakobus pasal yang pertama, 如果我们打开雅各第1章， dimulai dari kata yang sederhana, salam dari Yakobus. 这是很简单的一句话说呢，就是雅各请教我们， Hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus 也就是说，神跟主耶稣基督的仆人， kepada ke-12 suku di perantauan. 就是在12个支派人的安。 Nah, bahasa aslinya sebenarnya langsung dikatakan Yakobus. 所以呢，原文呢就直接说雅各书， Jadi tidak ada kata salam dari. 没有说请安这2个字。 Saya tidak tahu kenapa dibuat seperti itu, tapi itu nggak penting. 我也不知道为什么这样，可是那个并不重要。 Yang perlu kita tahu adalah siapa Yakobus. 那现在我们需要知道谁是雅各。 Yakobus di dalam Alkitab Perjanjian Baru ada beberapa orang. 在新约圣经啊，有几个人的名叫雅各。 Tetapi yang menulis kitab ini adalah adik tiri dari Tuhan Yesus sendiri. 所以呢，写这本书呢是耶稣的同父异母的弟弟。 Kenapa saya bilang adik tiri? 为什么我说这个同父异母的弟弟？ Karena Tuhan Yesus dilahirkan dari Maria 因为耶稣是由玛利亚所生， dan Yakobus adalah anak dari Maria dan Yusuf. 所以呢，雅各就是从玛利亚跟约瑟生的。 Pada saat ditulis kitab ini,
当他写下这本书信， ada persoalan besar sekali terjadi di Yerusalem. 所以呢，在耶路撒冷发生了一个很大的事。 Ada penganiayaan terhadap orang-orang Kristen saat itu. 那个时候呢，有很多基督徒受逼迫， Yakobus, murid Tuhan Yesus, 所以呢，雅各就是耶稣的门徒， sudah dibunuh oleh Herodes. 已经被这个希律王杀死了。 Dia dilemparkan dari menara Bait Allah, 也就是他从圣殿的那个最高的塔丢到下面， sehingga meninggal, mati saat itu juga. 就是当时就死亡了。 Kemudian ada seorang diakon namanya Stefanus. 还有另外一个叫做司提反， Di dalam Kisah Para Rasul pasal 6, 就是使徒行传第6章。 diberitahukan bahwa dia diangkat menjadi diakon. 所以呢，结果他被提升成为这使。 Tapi pasal berikutnya, 可是接下来的一篇， dia ditangkap dan dibunuh. 然后他被抓被杀死了。 Ya, persoalan kekristenan saat itu begitu menakutkan di Yerusalem. 所以呢，当时在耶路撒冷基督徒呢受到很大的逼迫， Sehingga menimbulkan banyak ketakutan. 就引起很多人感觉到惧怕。 Kalau saya ajak saudara ingat apa yang terjadi tahun 98, 如果我邀请你们回忆当年98年的时候， saudara pasti masih ingat betapa menakutkannya saat itu. 那个时候你感觉到非常的害怕 Percaya, saya nggak tahu seperti apa. 所以呢，我当时不知道发生什么事， Saya waktu itu ada di Amerika, 因为 jadi 当 nggak 时我 tahu. 在美国， Tapi saya telepon ke Jakarta, 然后呢，我就打电话到雅加， mendengarkan keributan yang begitu mengerikan, menakutkan. 我就提到这个很可怕的一个骚乱事， Langsung diobatin. 然后被医治， Berapa duit kira-kira 大 diobatin? 概需要多少经费？ Nggak 1 juta. 不到100万 Jadi gimana? Mana yang lebih berkat? Sakit gigi apa nggak sakit gigi? 现在你选要牙齿痛还是不要 Masih 牙 mau 齿 nggak mau 痛？ sakit gigi? 你还要牙痛吗？ Sudah siap berapa puluh juta? 1 gigi 10 juta. 那你想想看，一根牙齿呢，打1000万， Cepat atau lambat 32 semuanya bisa harus digitukan. 然后呢，无论快还是慢呢，这里面的32根牙齿都坏了。 Kalau 1 10 juta, 如果一根是1000万， 32有32根 itu 1 kijang. 就能够买1辆那个机匠车。 Jadi gimana? Mana yang lebih berkat? Sakit gigi apa nggak pernah sakit gigi? 所以呢，你选择要牙痛还是不成牙痛？ Ada yang nggak pernah mau sakit gigi? Angkat tangan. 现在我问你们，有没有不想要牙痛的？有没有？ Lebih rela keluar 10 juta terus ya? Ngurusin 1 gigi, gitu ya? 你为了一根牙 Wah, kasihan ya suami. 1000万，你讲哇，她的丈夫很可怜啊， Siapkan uang 320 juta buat ngurusin gigi. 就是要准备大概3000万的。 Walaupun nggak sakit gigi, pengobatannya luar biasa melelahkan. 所以呢，虽然你没有牙痛，可是呢，那个医疗的过程呢是很困难的。 Kenapa saya mau cerita seperti ini? 为什么我要讲这些事？ Karena kita seringkali punya persepsi yang salah. 因为我们常常有一个不好的意念。 Ketika ada persoalan, ada pencobaan datang dalam hidup kita, 当我们的生命面对许多的试探、困难的时候， yang kita lakukan menggerutu, 那我们所能够做的就是埋怨 ngomel-ngomel terus. 在那边唠叨。 Nah ini yang saya bilang begitu mengerikannya, 所以呢，这个就是刚才我讲到，这个是非常可怕 karena 的， merusak hati nih. 因为已经破坏了你的。 Pencobaan tidak bisa kita hindari dari hidup. 所以呢，我们的人生呢，免不了能够遇到试探， Karena memang kerjaannya iblis 因为魔鬼的工作 yang terus membuat kita susah sekali hidupnya. 就让我们的生命感觉到非常的痛苦。 Ada perbedaan yang besar antara orang percaya dengan orang yang tidak percaya. 对于一个信主的人跟不信主的人有一个很大的区别。 Ketika Adam dan Hawa diciptakan, 就当上帝创造亚当夏娃， Adam dan Hawa diberikan 2 kesanggupan dalam menghadapi dosa. 所以呢，神给亚当夏娃有2件事来去面对罪恶。 Adam dan Hawa bisa berdosa,
亚当夏娃他能够犯罪， Tetapi Adam dan Hawa juga bisa tidak berdosa. 可是呢，亚当夏娃也能够不犯罪。 Begitu masuk ke dalam Kejadian pasal 3, 当进入创世纪第3章， ketika mereka memutuskan untuk melanggar perintah Tuhan, 当他们决定要违反上帝的诫命， terjadi perubahan yang drastis sekali. 那然后就发生了一个很大的一个改变。 Kondisi Adam dan Hawa berubah. 当时亚当跟夏娃的情况已经改变了， Mereka masih bisa berdosa, 他们还是会犯罪， tetapi tidak bisa tidak berdosa. 可是他们不能够不犯罪。 Dengan kata lain, menjadi pendosa. 所以呢，换句话说，他就是成为一个犯罪者。 Dan dalam kitab Roma pasal 3, 在罗马书第3章 ayat 23, 23节， Paulus berkata, semua orang telah berdosa. 所以保罗说呢，世人都犯了罪。 Bahkan kalau baca dari ayat 10如果你读第10节 sampai dengan 15, 到15 saudara 节， akan menemukan lebih mengerikan lagi. 你能够发现到那个更可怕的事， Karena semua orang, 因为世人都犯了罪， semua orang telah berdosa. 都犯了罪 Pikiran hatinya dipenuhi dengan dosa. 啊！无论你的思想、你的内心 Karena, 充满了罪。 karena tidak ada satu orang pun yang bisa tidak berdosa. 如果有一个人他不能够犯罪， Ini kondisi orang yang di dalam dosa. 这个就是一个落在罪中的人的情况。 Pencobaan, 如果试探， segala yang jahat yang dari iblis itu 所有从那个魔鬼的坏的事， terus menggoda untuk melakukan apa yang tidak berkenan kepada Tuhan, 他就是一直引诱你做上帝不喜悦的事， bukan dari luar lagi, 不是从外面来 tapi 的， di sini sudah ada di dalam hati mereka. 在他们的内心已经有， Hatinya sudah begitu hitam. 因为他的内心是这样的黑， Mereka tidak bisa tidak berbuat dosa. 他们不能够不犯罪。 Tetapi ketika kita menjadi percaya, 可是呢，当我们信主以后， ketika kita menyerahkan hidup kita pada Tuhan Yesus, 当我们把我们的生命完全献给主， dan Roh Kudus datang tinggal di dalam 然 kita, 后圣灵住在我们里面， kita diberikan suatu perubahan yang kita kenal dengan hidup yang baru. 所以呢，神要给我一个改变，就是一个新的生命。 Nah, hidup yang baru ini berkaitan dengan sikap kita terhadap dosa. 所以呢，这个新的这个生命呢，是跟我们的内心的有关系。 Kita dikembalikan seperti ketika Adam dan Hawa diciptakan. 所以呢，我们就回到当时上帝创造亚当夏娃。 Jadi setelah kita percaya kepada Yesus Kristus, 所以呢，当我们信耶稣以后， kita masih bisa berdosa, 我们还是能够犯罪， tetapi kita bisa tidak berdosa. 可是我们能够不犯罪。 Nah, dua ini 这两 terus 者之间 bergerak di dalam hidup kita. 就在我们的生命当中做工。 Ketika Yakobus berkata, anggaplah sebagai suatu berkat apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan. 所以呢，当雅各说呢，你们落在百般的试炼当中，都要以为是大喜的。 Sangat tergantung dengan sikap kita menghadapi pencobaan. 这个就是在乎我们怎样去面对罪恶， Karena pencobaan bukan dosa. 因为试探不是一个罪， Tapi selama pencobaan itu tidak masuk ke dalam diri kita, 就是当这个试探没有进到我们里面， gak akan ada masalah. 我们没有问题。 Dan persoalannya, saudara, kalau lihat dalam ayat yang ke-14 dan 15, 我们如果看到第14、15节， berkata, tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. 这里说，当个人被试探，乃是被自己的私意牵引诱惑， Karena ia diseret dan dipikat olehnya. 因为他被牵引了。 Dan apabila keinginan itu telah dibuahi, ia melahirkan dosa. Dan apabila dosa itu sudah matang, ia melahirkan maut. 所以呢，私意怀了他，他就生出罪来，罪就长成
就生出死来。 Nah, kita bicara mengenai pencobaan yang masuk ke dalam kita. 我们就讲到那个试探进到我们里面， Masuknya dari mana ya? 他从那里进到 Pernah kepikir nggak masuknya dari mana? 啊，你曾经想过吗？他从哪里进去？ Ketika Tuhan menciptakan kita, 当上帝创造我们的时候， Tuhan berikan panca indera. 神给我们五官， Kita semua menikmati panca indera kita, 我 betul? 们能够享受这个五官。 Tetapi panca indera ini juga yang dipakai iblis 可是呢，魔鬼也利用我们的五官， untuk memasukkan pencobaan itu. 就把那个试探进到我们里面， Dimulai dengan Hawa, 就开始由夏娃， ketika Hawa mendengarkan 就是当夏娃听见的时候， gosipnya iblis 就是魔鬼的谣言， yang memutarbalikkan kebenaran firman Tuhan, 就是把神的真理倒转了， kemudian melihat buah yang begitu 然后他看 indah, 到那个这么诱人的果子， masuklah. 然后都进到里面， Masuk kemana? Ke sini ya. 呀，就进在我们的脑海。 Maka dia mulai berpikir, aduh, bisa juga, betul juga ya. 所以呢，夏娃会想，哇，真的